demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang bengawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia, terengkas masa hadapan, usahawan jaya pencipta bahagia, maju marah maju jaya, marah berkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, semangat perintis penuh yakin demi satu amanah mulia, marah berkasa menjunjung amanah rakyat, memayungi bangsa dan negara, penuh keyakinan demi satu amanah mulia. Mic tak buka ni. Mic tak buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam forum perkongsian ilmiah yang dianjurkan oleh program teknologi kejuruteraan elektrik kuasa Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Saya Hayadi Mustafa selaku moderator pada pagi ini. Secara peribadinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatankuasa Pelaksana Program Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa KKTM Pasir Mas atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengendalikan program dan juga forum ilmiah kita pada pagi ini. Sebelum
saya memulakan sesi forum kita, saya mohon kepada semua penonton-penonton live Facebook kita pada pagi ini untuk sama-sama like dan share. Like dan share seberapa banyak yang mungkin kepada rakan-rakan di luar sana supaya kita sama-sama mendapat manfaat ilmu yang akan disampaikan oleh para panel kita pada pagi ini. Jadi suka cerita di sini saya ingin maklumkan slot forum kita pada pagi ini terbahagi kepada dua bahagian saja, iaitu bahagian pertama sesi temu bual bersama panel-panel kita dan bahagian kedua adalah sesi lontaran soalan dari penonton kepada panel kita pagi ini. Jadi kepada penonton-penonton yang mempunyai soalan yang berkaitan, bolehlah meletakkan soalan-soalan anda di ruangan komen Facebook ini yang telah tersedia di bawah. Para penonton sekalian, tajuk forum kita pada hari ini adalah evolusi sistem solar PV, di mana akan membincangkan cabaran dan impak kepada institusi TVET bagi memenuhi IR 4.0 di Malaysia. Jadi tajuk ini dipilih kerana memandangkan permintaan tenaga di Malaysia yang semakin pesat akibat pembangunan di dalam sektor perindustrian dan perbandaran telah menyebabkan sektor tenaga sepenuhnya bergantung kepada sumber api fosil. Ini berikutan ketersediaan sumber bahan api fosil yang terhad telah mengakibatkan kadar peningkatan harga kepada sumber yang semakin tinggi dari masa ke semasa. So hari ini sektor tenaga sudah mula mengalih pandangan tenaga yang boleh diperbarui bagi menampung peningkatan terhadap permintaan tenaga. Oleh itu, sumber tenaga suria ataupun solar ni adalah di antara sumber yang menunjukkan masa depan yang cerah sebagai sumber tenaga alternatif di dalam penghasilan tenaga elektrik. Jadi negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan jumlah cahaya matahari yang tinggi di sepanjang tahun. Jadi ini menunjukkan potensi untuk memanfaatkan teknologi tenaga suria atau solar adalah tidak terhad. Tambahan pula sumber ini tidak dikuasai oleh mana-mana kuasa politik ataupun syarikat-syarikat dari tempatan ataupun di persada antarabangsa. Baik tuan-tuan, sebelum kata bersulah bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kita orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi baik, bersama-sama saya pada pagi ini adalah dua orang panel yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang penyelidikan dan reka bentuk sistem solar PV. Jadi di sini saya memperkenalkan panel kita yang pertama adalah anak kelahiran dari Besut, Terengganu, iaitu Encik Muhammad Hafizuddin bin Samhun. Apa khabar Encik Hafizuddin? Alhamdulillah. Sehat sejahtera. Sihat Okey. Alright. Untuk pengetahuan penonton, beliau merupakan pensyarah program elektrik kuasa di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas dan berpengalaman mengajar dalam bidang elektrika dan solar ini selama 9 tahun. 9 tahun. Jadi beliau adalah graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan ijazah sarjana kejuruteraan elektrik kuasa dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dan beliau juga memiliki sijil pengiktirafan GCPV System Designer, GCPV Wireman and Chargeman Trainer dan GCPV Installation Trainer dari Sustainable Energy Development Authority, SEDA. Tahniah Encik Hafizuddin kerana baru-baru ni mendapat pengiktirafan daripada GCPV System Designer dan merupakan salah seorang ataupun dikatakan satu-satunya di Mara lah. Tahniah Encik Hafizuddin. Okey.
dijemput khas dari sebuah syarikat gergasi, iaitu Syarikat Tenaga Nasional Berhad, TNB. Beliau adalah Encik Muhammad Izzuan bin Zainal, berasal daripada Semenanjung Perak. Apa khabar Encik Izzuan? Alhamdulillah, baik. Okey, sihat Sehat. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan penonton semua, beliau merupakan spesialis State Government and Customer Acquisition Negeri Selangor, Retail Division TNB, dan beliau mempunyai 12 tahun pengalaman dalam syarikat TNB daripada mula dalam bahagian teknikal sebagai jurutera dan kini berkhidmat sebagai spesialis di bahagian customer service. Jadi beliau juga seorang graduan ijazah sarjana muda elektrik kuasa dari UiTM dan pemegang ijazah sarjana kejuruteraan elektrik kuasa dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini. Okey, baik. Para penonton sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan mula tujukan soalan kepada panel kita yang pertama, iaitu Encik Hafizuddin. Okey, Encik Hafizuddin. Okey. Boleh bersedia ya? Okey. InsyaAllah. Okey, Encik Hafizuddin. Bercakap berkenaan dengan sistem solar ni, ramai orang sedia maklum sistem solar ni adalah sistem tenaga yang diperolehi dari cahaya matahari. Namun, kaedah atau proses sistem solar ini masih lagi ada yang kurang jelas. Jadi, boleh tak Encik Hafizuddin terangkan secara ringkas dari manfaat cahaya matahari ini boleh membekalkan tenaga elektrik? Jadi saya yakin sebab penonton kita sekarang ni ramai juga yang terdiri daripada pengguna-pengguna dan pelajar-pelajar solar, pelajar-pelajar baru yang berminat untuk mengetahui sistem solar ni dengan lebih terperinci. Okey, so silakan Encik Hafizuddin. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator kita teknologis Hayadi bin Mustafa yang sangat handsome pada hari ini tu. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih jugalah kepada program Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kegiatan Pasir Mas yang memberi saya peluang dan ruang untuk berkongsi sedikit orang kata pengalaman dan juga ilmu dengan semua penonton sekalian. Jadi sebagai pengenalan kepada sistem PV ni, pertama sekali suka saya nak berkongsi mengenai terminologi yang kita selalu gunakan, solar system dan sebagainya. Dan ramai yang menyebut teknologi solar ni sebagai solar system. Sebenarnya solar system ni satu terminologi yang tidak tepat lah, sebab sebenarnya solar system ni merujuk kepada sistem matahari seperti planet, apa semua yang macam kita belajar dulu. Jadi sepatutnya terminologi yang betul kita gunakan untuk ni sebenarnya adalah solar PV ataupun solar photovoltaik, di mana foto tu merujuk kepada cahaya lah dan voltaik merujuk kepada voltage yang dihasilkan daripada cahaya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada macam mana cahaya matahari ni kita boleh tukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi saya sharekan saya punya slide kat sini. Secara umumnya solar panel ni kita terbahagi kepada dua kumpulan utama, dua jenis yang utama lah, iaitu satu solar thermal, satu lagi adalah solar PV yang itu tajuk kita hari ni lah, solar photovoltaik. Solar thermal yang seperti kita lihat dekat skrin ni adalah sejenis solar panel yang tidak menghasilkan tenaga elektrik. Di mana solar thermal ni digunakan untuk sistem pemanas air yang selalu kita tengok di kebanyakan pengguna-guna lah. Yang mana kat atas ni kita boleh tengok dia ada satu tangki air kat sini dan pada panelnya sebenarnya terdapat tiub-tiub air yang mengalir dan disaluti dengan satu cat khas berwarna hitam yang memang bertujuan untuk menyerap tenaga haba daripada matahari. Jadi apabila
cat hitam ni menyerap haba daripada matahari, air yang mengalir di dalam tiup ni dia akan panas dan seterusnya dia akan skelet melalui proses perolakan lah. Jadi secara umumnya solar thermal ni tidak menghasilkan sebarang tenaga elektrik. Jadi secara secara literalnya ataupun secara directnya penggunaan solar thermal ni tidaklah boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik sebab dia tidak menghasilkan tenaga elektrik pun. Cumanya secara indirect apabila kita dah tak guna water heater biasa kita kat rumah tu kan, bila kita dah ganti dengan sistem yang ni secara tidak langsungnya bil kat rumah kita pun boleh jimat lah sebab water heater yang kita selalu guna kat rumah ni boleh katakan satu load yang sangat besar lah kat rumah, lebih kurang 3 kilowatt, 3.5 kilowatt. Jadi bila kita dah tak guna sistem tu, kita boleh guna solar thermal ni untuk menjimatkan bil kita. Dan yang kedua adalah solar photovoltaik. Yang ni berkait rapat dengan tajuk kita pada hari ini, di mana solar photovoltaik ataupun solar PV, solar photovoltaik atau secara ringkasnya kita sebut solar PV, yang mana solar PV ni dia boleh menghasilkan tenaga elektrik apabila kita dedahkan solar PV ni kepada cahaya matahari. Okey. Dan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh solar PV ni berbentuk DC. Jadi saya percaya siapa yang mengikuti live ni yang daripada background elektrik memang dia boleh bezakan lah di antara direct current dan juga alternating current ni, DC dan juga AC ni. Cuma yang kita kena tahu bahawa tenaga elektrik yang dihasilkan oleh solar PV ni adalah berbentuk direct current. Berbeza dengan alternating current yang kita guna dekat rumah kita yang disupply oleh TMB. Jadi solar PV module ni sebenarnya terhasil daripada sel lah. Dibina daripada sel, bermula dengan sel, dan apabila sel ni kita gabungkan sekali dalam series parallel punya configuration, dia jadi satu modul lah. Yang kita selalu nampak satu modul tu satu PV lah. Dan bila satu PV tu kita gunakan susun untuk satu sistem yang besar, kita panggil dia array lah ataupun susunan. Okay. Secara umumnya macam mana solar PV ni boleh menghasilkan tenaga elektrik? Sebenarnya solar PV ni dibuat daripada satu bahan yang banyak ada atas bumi kita yang Tuhan sediakan, iaitu pasir. Kan? Jadi solar PV ni dibina daripada silikon, yang mana silikon ni dihasilkan daripada pasir. Dan dalam solar PV ni kita ada dua jenis silikon yang kita gabungkan sekali, iaitu yang pertama N-type silikon, yang kedua adalah P-type silikon. Yang mana N-type silikon ni adalah satu bahan semiconductor yang ada banyak free elektron, dan P-type silikon adalah satu bahan yang ada banyak elektron hole ataupun lubang elektron lah. Jadi elektron hole ni dia bercharge positif, dan elektron yang ada banyak pada N-type silikon ni dia bercharge negatif. Dan apabila semiconductor ni kita dedahkan kepada cahaya matahari, maka concentration elektron akan berkumpul kepada PN junction kat sini. Jadi apabila concentration elektron berkumpul kat PN junction dan concentration elektron berkumpul dekat PN junction, kawasan kat sini, maka voltage akan terbentuk. Benda ni hanya akan terhasil apabila adanya radiation daripada cahaya matahari, ataupun kita panggil juga sebagai irradiance. Jadi apabila voltage terbentuk, maka apabila kita sambungkan kepada beban menjadi satu litar lengkap, maknanya elektron akan mengalir lah. Elektron mengalir maknanya arus elektrik mengalir. Itu secara asasnya macam mana solar PV ni kita boleh gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Binaan asas solar PV module ni, kita ada first kita ada protective glass lah kat atas ni untuk melindungi PV. Kita ada juga ada laminating film kat sini, dan kat sini barulah kita ada solar cell silikon tadi, dan seterusnya kita ada back cover laminating dan juga frame lah. Ni secara umumnya struktur solar PV lah. Okay. Banyak solar PV yang kita gunakan, beberapa jenis. Cuma yang famous selalu kita guna adalah
jenis crystalline iaitu monocrystalline dan juga polycrystalline. Okey. Sebagai contoh yang ni, monocrystalline juga polycrystalline, bezanya adalah monocrystalline ni dia warna dia agak gelap macam ni, dan polycrystalline warna dia bercampur-campur sikit, ada biru terang, ada biru gelap sikit. Okey, dan kedua-duanya ada bezanya dari segi kecekapan ataupun efisiensi. Di mana efisiensi untuk monocrystalline ni dia lagi tinggilah berbanding dengan polycrystalline. Dan harga untuk monocrystalline juga ni lebih tinggilah daripada polycrystalline. Cuma dari segi kecekapan, walaupun monocrystalline ni kecekapan dia tinggi tapi dia tak tahan panas. Maknanya untuk negara Malaysia ni yang agak panas, maka penggunaan monocrystalline agak kurang praktikal sebab dia output PV ni dia berkadar songsang dengan panas, dengan suhu. Apabila dia suhu tinggi, output dia akan drop. Jadi dah habis masa. Aduh. Tak apa. Okey. Kalau nak boleh teruskan sikit lagi, boleh? Sikit lagi? Boleh. Jadi dari segi kecekapan solar PV ni, kalau kita boleh tengok sini ada beberapa jenis lah solar PV yang mengikut tahun 2020 punya survey ni. Kecekapan solar PV ni tak tinggi, lebih kurang 15 ke 20% sahaja. Kan? Kalau kita tengok, kalau peralatan tu efisiensi 20% ni kita kata tak efisien langsung lah. Kan? Jadi sama juga sebenarnya solar PV. Solar PV ni kecekapan dia sangat rendah sebenarnya. Di antara 15 hingga ke 20% sahaja. Kalau yang dapat 20% lebih ni sebenarnya ni solar PV yang berteknologi baru lah, ada hybrid teknologi macam-macam lah. Kan? Jadi sekadar tu saja dulu pengenalan kepada solar PV teknologi lah. Kan? Boleh? Okey, terima kasih Cik Afizuddin. Ya. Satu penerangan yang cukup jelas lah, ringkas dan padat kan. So harap penonton-penonton kita dapat maklumat yang jelas lah dari panel kita yang pertama tadi berkenaan dengan basic solar ni. Sebenarnya kita panggil term yang sebetulnya adalah solar photovoltaik lah. Okay, alright. Seterusnya seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Izwan. Cik Izwan, okey? Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh ya? Saya mula terus? Cik Izwan, sekejap. Ya. Saya bagi satu ni sikit kat sini ada satu soalan lah yang kita sediakan. Kalau kat sini dikatakan Tenaga Nasional Berhad. Okey, Tenaga Nasional Berhad merupakan sebuah syarikat supply provider ataupun dipanggil boleh dikatakan main player industri lah di Malaysia ni. Memandangkan Encik Izwan telah berkhidmat dengan TNB selama 12 tahun kan. Boleh tak Encik Izwan ceritakan atau kongsikan penglibatan TNB dalam industri solar di Malaysia? Okey, silakan Encik Izwan. Baik. Okey, terima kasih tuan moderator yang bijak mengurus masa. Jadi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak KKTM Pasir Mas Kelantan kerana sudi menjemput kami di Tenaga Nasional Berhad untuk berkongsi berkaitan teknologi servis di Tenaga Nasional Berhad. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Okay, mungkin pihak moderator pun sudah kenalkan diri saya. Nama saya Izwan, selaku customer service di negeri Selangor. Jadi nak cakap dia panggil apa? Cakap orang Nogori sikit lah. Dari Rombau Poi Kek Kota, singgah ke Bontar Kek Bukit Putih. Lama bona kita tak jumpa. Banyak yang gemuk, ada yang kurus. Maknanya sihat. Orang kita ni sihat. Walaupun pandemik kita masih sihat. Alhamdulillah. Okay, Jadi
Berkaitan dengan program kita hari ini, sistem solar PV kita yang seiring dengan program Industry Revolution 4.0 ni. Okey. Jadi umum mengetahui pada 2018 melalui Ministry of International Trade and Investment ataupun MITI telah memperkenalkan IR 4.0 ni, yang mana terbahagi kepada beberapa jenis. Maksudnya kalau dalam manusia ni ada perjalanan dia. Industri 4.0 ni pun ada perjalanan dia sendiri. Yang mana terbahagi pada 3 faktor shift factor. 1, manusia, people. Nombor 2, proses. Nombor 3 adalah teknologi. Jadi ketiga-tiga shift factor ni diimplement ataupun diguna pakai dalam smart manufacturing solution. Dalam smart manufacturing solution ni dia terbagi kepada beberapa bahagian. Ada hardware, ada software, sensor for data analysis. Pada hari ini data sangat penting dan sangat bernilai berbanding emas. Kalau emas tu nak naik harga tu, kalau betul-betul drastically naik harga, mungkin kita akan nampak dalam 10 ke 20 tahun kita akan nampak insyaAllah drastically naik. Tapi dari segi data ni, apabila data yang kita perolehi, jadi apabila berlakunya analisis data tu, maka data tu akan ada valuable dia tu sendiri. Jadi kalau dalam tenaga kita banyak data-data berkaitan kegunaan bil elektrik. Sebelum kadang-kadang bila customer call kami kata apa, nombor akaun je. Bila kata nombor akaun kami dah ada, semua data-data ada. Kita dah tahu apa soalan dia akan bagi. Ya. Jadi objektif Industri 4.0 ni adalah, satu, yang pertama adalah energy efficient. Okay. Nombor 2, sustainable infrastructure. Yang mana mampan ni maksudnya kita menggunakan teknologi-teknologi baru. Kalau dulu kita gunakan conventional method. Contoh di Tenaga Nasional Berhad, apa yang teknologi baru kita gunakan? Kalau dulu di Tenaga Nasional Berhad, kita reading. Setiap bulan kita akan nampak meter reader lalu depan rumah kita. Dan akan datang kita akan pergi ke satu dunia ataupun teknologi di mana kita membuat meter reader ni tak pernah datang rumah lagi dah. Kita pasang smart meter. Jadi daripada situlah data tu akan collect very easy dan mudah untuk diakses supaya kita menjayakan IR 4.0 ni. Nombor 3, green. Sesuai dengan topik kita hari ini. Green technology. Contohnya yang kita bincang ini adalah solar. Solar ni pun adalah salah satu inisiatif daripada kerajaan melalui Industry Revolution 4.0 yang diperkenalkan oleh Ministry of International Trade and Investment. Okay, itu yang nombor 3. Yang finally, mewujudkan peluang pekerjaan. Ini yang sangat penting. Apabila satu scope of work tu dah sampai satu limitation, terlampau banyak expert, katakan mahir sangat pun tak boleh juga. Jadi dah tepu dah. Orang kata dulu electrical ni dah tepu. Tapi sebenarnya belum tepu lagi electrical ni. Orang kata dulu electrical ni tentang power quality saja. Voltage, harmonic, voltage sagging, voltage swell. Tapi sebenarnya ia belum lagi sampai satu tahap ada limitation. Dia masih lagi beyond, masih lagi bawah daripada limitation tu. Mana sekarang kita dah pergi ke arah teknologi RE itu sendiri. Dan yang masa sama meningkat kualiti kehidupan masyarakat. Jadi kalau dulu bil elektrik ni mahal, bila pasang solar ni dengan inisiatif daripada Industry Revolution 4.0 ni, dengan kegunaan yang sama, bayarnya berbeza. Baik. Justru itu Tenaga Nasional Berhad tidak terkecuali dalam merealisasikan agenda ataupun program yang dibawa oleh kerajaan melalui Industry Revolution 4.0 ni. Kita tahu siapa tak kenal Tenaga Nasional Berhad. Kalau tak kenal TNB ni pun pelik jugalah, mungkin dia daripada negara lain lah. JLC ni TNB ni adalah salah satu daripada 10 company yang JLC di bawah Khazanah Nasional. Ini salah satu daripada 10 company di bawah Khazanah Nasional. Dan merupakan salah satu daripada 13 company yang tersenarai dalam Forbes Global 2000 pada tahun 2018 yang lalu. Ini antara pencapaian TNB. Dan dalam dunia ni kita
kita duduk dalam ranking ke nombor 16 dunia dalam Brand Finance Utilities 50 2021. Mana baru lagi lah ni. Kita duduk di tangga yang ke-16. Jadi Tenaga Nasional Berhad ni dia bermula dari dia usianya kini bermula pada tahun 1949. 1949 daripada nama CEB tukar kepada nama LLN, Lembaga Elektrik Negara, tukar kepada Tenaga Nasional Berhad dan yang kini ni. Pada hari ini dia pada tahun 2021 usia dia adalah 72 tahun. Kalau kita bandingkan umur manusia ni dah matured dah, matang habis dah tahu dah selok belok. Kan, mana baik mana buruk. Dah masuk dah jatuh sekali, takkan nak jatuh kali kedua. Ini dia kalau dari segi TMB. Okey. So panjang lebar untuk apa? Okey, sikit lagi. Silakan sikit lagi. Okey, last. Okey. Justru itu. Saya share screen saya tak share lagi kan. Dah 5 minit ke? Belum lagi kan? Okey. Justru itu. TMB dengan aset bernilai 100 bilion dengan pengguna sekitar 8.4 juta pengguna berdaftar except Sarawak dengan core business kita yang sedia ada. TMB tidak terkecuali dalam menjayakan program Industry Revolution 4.0 ni, yang mana TMB wujudkan beberapa entiti seperti G-Spark dan MayEV untuk merealisasikan program yang yang dijayakan oleh kerajaan kita. Okey. G-Spark ni adalah sebuah company subsidiary daripada TMB, wholly owned by kita, yang mana kita sediakan satu servis kepada pengguna kita berkaitan solar panel ni, solar solution. Okey, kita tahu berdasarkan tadi kita dah berpengalaman 70 tahun dalam industri elektrik ni, dalam bisnes elektrik ini. Jadi kita juga ada tim-tim expert kita yang knowledgeable, yang boleh menguasai ilmu-ilmu elektrik dalam memastikan solar ini mampu memberikan benefit kepada pengguna dia. Dan tidak lupa, G-Spark juga mementingkan kepada juga prioritaskan dari segi kualiti dan safety, yang mana kita menggunakan equipment yang kita katakan pada landasan yang terbaik dalam memastikan pengguna mendapat saving dia sendiri. Okey, itu saja tuan. Okey, terima kasih Cik Izwan. Nanti kita akan ada soalan, kita akan tanya lebih lagi tentang berkenaan dengan G-Spark ni, syarikat G-Spark ni. Okey, alright. So kita berbalik kepada panel kita yang pertama tadi, Encik Hafizuddin. Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan teknologi yang sering digunakan untuk sistem solar ni. So boleh tak Encik Hafizuddin terangkan dengan jelas apakah jenis-jenis teknologi yang sering digunakan, tidak kira sama ada dari sektor domestik, daripada komersial dan industri di Malaysia ni. Jadi fokus kita kepada jenis-jenis teknologi yang sering digunakan. Silakan Cik Din. Okey, terima kasih kembali kepada Tuan Moderator Teknologi Hayadi. Okey, jadi seperti yang telah kita bincangkan tadi, walaupun solar PV ni mempunyai kecekapan yang kita kata agak rendah lah berbanding dengan mana-mana electrical appliances yang lain, kan sekitar 15 hingga 20% sahaja. Namun kita masih lagi boleh mengambil manfaat daripada solar PV ni untuk kita hasilkan elektrik, dan seterusnya kita boleh jimatkan penggunaan elektrik di rumah kita lah. Dan solar PV panel sahaja dia tidak boleh orang kata nak integrate sistem dengan dengan baik. Kita kena ada satu sistem yang lengkap, yang mana secara umumnya kita ada dua sistem yang besar lah. Yang pertama kita kenali sebagai off-grid system ataupun stand-alone system. Dan yang kedua adalah sistem grid connected system. Jadi off-grid system ni adalah ataupun stand-alone system ni
sebenarnya banyak kita jumpa. Kan contoh macam lampu-lampu street light, lampu-lampu yang kita letak di kebun-kebun kan, di taman-taman, ataupun lampu pagar, ataupun juga yang kita selalu jumpa di kalkulator kan, kita ada solar panel kat atas kecil itu, solar cell tu. Itu adalah contoh stand alone system lah, stand alone system. Namun begitu, untuk penggunaan yang lebih besar, kita gunakan satu sistem yang lain, iaitu diberi nama grid connected system, yang mana sistem ni adalah bersambung dengan utility grid ataupun TMB grid lah. Okay. Dan jadi untuk lihat dengan lebih jelas sistem ini, saya sharekan dekat sini. Okay. Ini adalah contoh standalone system, yang mana standalone system ni memang tidak ada langsung grid TMB. Kalau kita tengok kat sini, kita ada solar PV, dan solar PV ni kita gunakan untuk charge bateri. Kat sini mestilah ada lagi lah peralatan lain seperti charge controller dan sebagainya. Dan untuk menggunakan beban-beban yang beban-beban DC, kita boleh guna secara direct sahaja, dengan syarat voltage dia bersesuaian lah. Dan untuk menggunakan beban-beban AC, kita perlukan satu alat lagi, iaitu diberi nama converter ataupun inverter lah. Sejenis converter, iaitu inverter, yang mana inverter ni digunakan untuk menukar DC yang dihasilkan oleh solar PV kepada AC. Jadi beban AC ni memang yang kita gunakan kat rumah kita lah. Kat rumah kita tu semua beban adalah beban AC. Okay, ni contoh standalone system, dan yang ni adalah contoh grid connected system, di mana kalau kita tengok dekat gambar rajah, kita ada solar PV dekat atas, dan kat sini juga kita ada inverter untuk penukaran daripada AC ke DC ke AC, dan seterusnya kita masukkan kepada, kita tap sekali dengan grid daripada TMB. Okay, kita tahu grid daripada TMB untuk single phase 230 volt, 50 Hz, kan, untuk 3 phase 40 volt, 50 Hz. Dan output daripada inverter ni kita synchronize together dengan grid TMB. Synchronize ni maknanya kita parallelkan bersama, selarikan bersama, duduk bersama-sama. Okay, berbeza dengan stand alone system, nama pun stand alone kan. Jadi stand alone ni memang dia duduk sorang-sorang je kan. Berbeza dengan grid connected system, dia mesti kena ada grid untuk dia berfungsi lah. Okay, ni contoh stand alone system tadi. Yang mana kalau kita tengok gambar rajah rumah ni memang tidak ada pun grid TMB dekat sini. Kan, yang ada hanyalah daripada PV panel, ada charge controller, bateri, inverter dan seterusnya, pergi kepada beban-beban yang berada dalam rumah kita lah. Okay, ni untuk contoh standalone system, yang mana standalone system ni sebenarnya adalah satu sistem yang agak tidak praktikal lah untuk di-invest ataupun kita nak labur duit untuk kita pasang sistem ni, sebab sistem ni agak mahal sebenarnya. Mahalnya adalah pada bateri. Dan kita tahu bateri ni adalah satu peralatan elektrik yang agak mahal harganya kan. Dan dia punya ketahanan dia pun tidak bertahan lama. Kita kata 5-6 tahun dah tak boleh guna dah. Kita terpaksa beli bateri baru. Berbeza dengan solar PV. Solar PV biasanya dia punya warranty dia sehingga 20 tahun, sehingga 21 tahun warranty solar PV. Kan, berbeza dengan bateri. Bateri ini biasanya 5 tahun, 3 tahun dah flat, dah tak boleh guna kan. Dan harga bateri ni boleh kata boleh kata adalah yang paling mahal dalam sistem ni, berbanding dengan inverter, berbanding dengan solar PV itu sendiri. Kan, jadi sebenarnya untuk invest sistem stand alone system ni agak tidak berbaloi lah. Kan, jadi disebabkan itu jugalah maka engineer kita design satu sistem lain, iaitu sistem grid connected. Ini contoh sistem grid connected di mana kalau kita tengok, kalau rumah ni dia bersambung juga dengan grid. Jadi bermakna output daripada solar PV kita ni dia bersama-sama dengan grid TMB. Dia synchronize together. Synchronize ni maknanya segerak ataupun dia berada bersama-sama. Dia sama dari segi voltage-nya, dari segi frekuensinya, dari segi phase angle-nya, kan, dia sama. Okey. Jadi ni contoh sambungan
sambungan grid connected PV yang kita pasang kat rumah. Yang mana kita boleh tengok sini ada solar PV dan pergi kepada inverter untuk tukar daripada DC kepada AC. Seterusnya kita ada meter untuk record berapa bacaan yang dah kita generate dengan solar PV dan output dia kita tap pada DB kat rumah kita. Okay, DB rumah kita. Jadi kalau kita tengok kat sini ni adalah grid TMB. Grid TMB akan masuk ke rumah kita melalui meter dan melalui meter terus kepada DB rumah kita dan daripada DB pergi ke load. Okay, ni adalah simbol untuk load. Semua load rumah kita lah, lampu, kipas, aircon, soket dan kita sambung dengan peti sejuk, mesin basuh semuanya. Okay. Jadi macam mana sistem ni sebenarnya boleh menjimatkan bil kita? Okay? Kita tengok satu contoh. Kita kasih contoh di sini, okey. Kalau kita tengok kat sini, katalah PV panel kita berkuasa 8 kW peak. Okey, 8 kW peak. Dan kita sesuaikan dengan inverter yang berkuasa 10 kW AC. Dan kita tahu bahawa walaupun panel kita berkuasa 8 kW peak, kita takkan dapat output ni. Kan? Output 8 kW peak ni sebenarnya adalah output yang diuji di dalam makmal mengikut beberapa condition dia lah. Dan kita takkan dapat 8 kW peak ni. Kan? Yang mana output PV ni sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Yang pertama adalah irradiance daripada matahari. Itu adalah faktor utama. Yang kedua adalah suhu kan. Bila suhu tinggi, bila solar panel ni kita dedahkan kepada matahari, dia akan panas. Dan bila dia panas, output solar PV akan drop. Okay? Jadi solar PV ni sebenarnya dia tak nak panas, dia cuma nak cahaya. Cahaya ni kita kata irradiance daripada matahari. Jadi contoh dalam satu keadaan tu kita dapat output daripada PV panel katalah 4 kW DC dan keluaran daripada inverter kita dapat 4 kW AC. Kan samalah. Sebenarnya tak samalah sebab PV ni pun ada efisiensi dia. Inverter pun ada efisiensi dia dan efisiensi inverter sebenarnya tinggi, lebih kurang 98%. Jadi ada drop sikit lah, tapi katalah sama 4 kW AC. Dan katalah kita dah generate 4 kW AC daripada sistem PV. Dan kalau kita tengok dekat load rumah kita, katalah load rumah kita ada sebanyak 5 kW AC. Jadi 5 kW AC. Jadi 4 kW ni akan pergi kepada load. Jadi 4 kW ni akan pergi kepada load. 4 kW AC daripada PV ni, daripada solar PV system, DC PV system akan pergi kepada load. Dan kita tak cukup satu lagi kilowatt AC, maka 1 kilowatt ni kita akan import daripada grid. Kita akan import daripada grid TMB. Jadi meter TMB ni dia akan record bacaan sebanyak 1 kilowatt. Kan? Jadi dekat load 4 kilowatt daripada PV panel, GCPV sistem dan 1 kilowatt lagi daripada AC. Jadi daripada sini kita boleh tengok bahawa solar meter TMB telah merekodkan bacaan yang kecil sahaja, 1 kilowatt sahaja. Berbanding kalaulah kata kita tak ada sistem GCPV kat sini, kan, maka kalau load kita 5 kilowatt, maka meter TMB ni, meter kilowatt jam, kilowatt hour daripada TMB ni akan merekodkan 5 kilowatt AC lah yang kita import daripada grid. Jadi bila kita ada sistem PV ni, tengok kat sini PV hanya merekodkan 1 kilowatt sahaja. Kan? 1 kilowatt ni adalah instantaneous power lah. Untuk dapat tenaga kita kena darab dengan bilangan jam lah. Dan berapa jam kita guna power tersebut baru kita dapat tenaga dalam unit kilowatt hour lah. Okay, ni salah satu contoh lah. Jadi saya juga suka untuk share satu lagi contoh, iaitu contoh yang ni kita tengok. Okey. Contoh yang sama, cumanya saya tukar sikit kat sini. Katalah output daripada PV kita 5 kW DC dan keluaran daripada inverter dah 5 kW AC. Tetapi load kat rumah kita guna sikit sahaja pada masa ni, 1 kW sahaja. Okey, 1 kW sahaja. Maka kita akan dapat bekalan daripada GCPV sistem kita lah sebanyak 1 kW. 4 kW lagi pergi ke mana? 4 kW lagi akan pergi kepada grid. Dan dia akan eksport. Dia akan eksport ke dalam grid TMB. Dan meter TMB ni bila kita guna sistem ni, meter ni TMB akan tukar kepada meter barulah dipanggil NEM meter, di mana NEM meter ni dia boleh record bacaan eksport
Okey. Biasanya kalau meter biasa kita boleh baca import sahaja. Okey, tenaga yang ekspor kita tak boleh baca. Jadi kalau kita tengok sistem ni agak rugilah kat sini sebab kita masuk 4 kW AC ke dalam sistem TMB. Tapi sebenarnya tak rugi sebab 4 kW AC ni kita boleh guna balik. Kan, kita boleh guna balik pada waktu malam contohnya. Pada waktu malam output daripada PV tak ada. Jadi kita akan import balik yang kita dah ekspor ke dalam grid TMB tadi. Jadi 4 kW AC ni sebenarnya tak rugilah. Itu secara umumnya lah macam mana sistem PV ni kita boleh gunakan untuk menjimatkan bil rumah kita. Boleh ke Tuan Moderator dah menjawab soalan tak? Okey, tu ada lagi contoh sebenarnya kalau ni lah kan. Banyak dah sebenarnya tu kan. Banyak dah. Okey, jadi dah. untuk sebenarnya teknologi tu dua teknologi lah, GCPV dan juga OGPV lah. Jadi yang banyak gunakan secara adalah umumnya GCPV macam itulah secara kan. umumnya. Baik, okey, kita pergi kepada panel kita yang kedua lah. Okey, ada satu soalan di sini. Cik Zuan, banyak sumber-sumber mengatakan di mana pengguna sistem solar dapat menjimatkan kos dan bil elektrik kan, tak kira sama ada di rumah, pejabat maupun industri. Jadi di sini saya minta Encik Izwan terangkan bagaimana penjimatan pengguna solar terhadap pengguna dihasilkan dan dia sebenarnya memberi impak kepada bil elektrik rumah kita. Silakan Encik Izwan. Terima kasih Tuan Moderator. Saya ada share slide. Mana tadi soalan apa? Impak pada apa, insentif package kan? Impak kepada bil elektrik kita. Okey, baik. Okey. Jadi ada slide dah keluar. Okey, baik. Okey, why? Kenapa kita pilih solar ni? Dalam kehidupan seharian kita, mana kita tukar daripada conventional sistem kepada solar kepada satu dipanggil renewable energy system yang kita fokuskan kepada solar. Okey, kita tahu tarif ni dia takkan konsisten sama sepanjang 20 tahun, 30 tahun akan datang. Okey, sebab faktor dia adalah kos bahan meningkat. So kos penjanaan tu dia akan ada peningkatan. Rupa dengan baru-baru ni harga ayam. Harga ayam naik sebab dedak naik harga. Okey. Jadi tak terkecuali dengan TMB. Tarif dia akan naik kerana faktor sumber penjanaan tu dari segi transportation dia dan sebagainya. Jadi dia kalau kita dengan penggunaan solar ni dia dapat sikit sebanyak portion kegunaan tu akan hedge against solar hype. Yang kedua, dia boleh increasekan property value ni. Contoh developer. Sekarang ni developer dia offer apa jenis rumah? Dia offer fully furniture, no furniture. Betul tak? Non furniture house lah. Okey. Jadi kita pun jumpa dengan beberapa pemaju, apa kata mereka ada pun ada masalah sebab competition antara pemaju pun ada. Jadi apa kata kita naikkan market value rumah ni dengan adanya solar teknologi ataupun kita katakan smart home teknologi. So dengan adanya teknologi seperti ini, dia boleh menaikkan opportunity kepada pemaju untuk menjual rumah. Bukan saja pemaju untuk menjual rumah, malah kepada mereka yang untuk menjual kembali rumah tu. Dengan adanya sistem-sistem sebegini, dia tahu bila dia beli rumah ni, bil elektrik akan tidak akan tinggi dengan kegunaan yang sama seperti mana rumah-rumah mereka sebelum ni. Okey, kita tahu solar ni adalah safe earth. Kita tahu memang dia tak melibatkan pembakaran, dia tak macam coal, dia melibatkan pembakaran. Dia kesan dia adalah kawasan tu dah akan jadi panas, akan jadi panas kan, nak duduk kat tepi laut. Jadi orang kata dikatakan dia akan merosakkan ekosistem di kawasan tu. Okey. Jadi seperti mana Tuan Hafizuddin menceritakan tentang penjual balik tenaga tu kepada TMB. Okey. TMB ni dia memperkenalkan satu SEDA memperkenalkan net energy metering, NEM, yang mana dia memperkenalkan NEM dengan format sekiranya ada
kegunaan yang tidak digunakan, solar yang dihasilkan tidak digunakan dalam sistem rumah, maka kita sediakan storage tu dalam sistem kita, maknanya dipanggil online grid connection. Okey, sebelum kita pergi sana ni kan. Okey, ini adalah package NAM 3.0. Dulu kita ada FIT. Seda memperkenalkan FIT, Fit in Tariff. Lepas tu NAM. Lepas tu NAM 2.0. Sekarang NAM 3.0. Yang mana NAM 3.0 ni dikategorikan kepada tiga segmen, iaitu satu NAM rakyat, domestik, rumah-rumah, lepas tu NAM government, bangunan kerajaan, lepas tu NOVA, iaitu melibatkan bangunan komersial dan industri. So masing-masing ada kota dia tersendiri. Masing-masing ada tarif dia tersendiri. Kalau ikut tengok NAM rakyat dengan NAM government ni, ikut tarif semasa kita, one to one off. Tapi kalau untuk commercial industry ni, dia ada sistem marginal price dia. Okey, hari ni kita bincang lebih kepada domestik saja. Okey. So jadi pemegang akaun yang layak. Okey, next. Okey, macam mana dia saving? Okey. Kalau rumah kita, bil elektrik dia sekitar RM170 sehingga RM230 sebulan. Dan kita suggest solar PV size dia adalah 4.5 kilowatt peak. So energi yang contribute daripada solar ni adalah 473 kilowatt, yang mana potential saving dia adalah antara RM168 ke RM203, yang mana hasilnya mereka yang menggunakan sistem solar akan membayar bil elektrik kepada TNB sekitar RM2 hingga RM27. Maksudnya kalau sebelum ini RM170, lepas pasang solar RM2. Kalau dulu bil sebelum ni RM230, so lepas pasang solar RM27. Nampak tak? Dengan faktor kegunaan yang sama, mana kita shiftkan source tu daripada source konvensional kepada source renewable energy tadi. Okey. Okey, ini konsep dia. Yang tadi yang kita katakan NAM. Okey, kalau kita nampak ni, ni house usage. Ni house usage. Katalah ni tolak PKP lah, ini rumah lah, rumah yang tak ada PKP. Waktu siang ni memang anak pergi sekolah, mak bapak, suami isteri pergi kerja, jadi kegunaan dia rendah dekat sini. So yang ini adalah generated solar. Okey, apabila solar tu generate, kita tahu usage kat rumah tu rendah. Okey, rendah. So ada lebihan. Lebihan ni dia akan tolak kepada sistem kita dan kita akan kreditkan dan boleh digunakan pada sebelah malam ataupun keesokan harinya dan hari-hari mendatang. Ini adalah untuk konsep rumah. Yang ini adalah untuk konsep di commercial usage. Tentu dah sikit sebab ini untuk commercial, dia tentu sikit sebab mereka ni memang operation dia 24, ada yang 24 hours, ada yang 12 hours dan sebagainya. Okey, apabila adanya bilik solar ni, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan puan-puan perasan dalam bil elektrik, dulu mana ada export reading ni. Sekarang dah ada. Bila ada solar, tuan-tuan akan dapat bacaan export. Okey, kalau kita tengok ada 4 bacaan sini. Atas ni bacaan export, import, ini KW, K-bar. Kalau import ni maknanya import daripada TNB. Export ni keluar kepada sistem customer sale back kepada TNB. Jadi ini ada kesan-kesan kepada selepas bila ada berlakunya solar. Dengan kegunaan yang sama tapi bilnya rendah sebab kita shiftkan source dia, bukan shift load. Load tak ada shift, tapi kita shiftkan source dia daripada konvensional ataupun sistem sedia ada kepada sistem yang baru yang selaras dengan Industry Revolution 4.0, green dan sustain infrastructure. Okey, itu saja tuan moderator. Okey, baik, terima kasih Encik Wan. Panjang lebar huraian diberikan berkenaan dengan penjimatan bil elektrik ni. Nampaknya yang topik ni memang ramai yang berminat lah jika melibatkan penjimatan ni. Baik, kita pergi kepada Encik Hafizuddin. Okey, Encik Hafizuddin, seperti yang kita sedia maklum lah, kerajaan Malaysia banyak melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap teknologi hijau ni lah. Ini kerana inisiatif sedemikian akan turut memberi
kesan dan impak besar dalam mengurangkan subsidi bahan api yang kini diperuntukkan bagi menjana elektrik daripada gas asli dan diesel di kawasan-kawasan tertentu. Okey, pada pandangan Cik Hafizuddin, bagaimana tindakan kerajaan untuk menggalakkan penggunaan tenaga boleh baru di kalangan masyarakat Malaysia? Silakan Cik Hafizuddin. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Moderator TS Teknologi saya Adi Mustafa. Okay, bercakap mengenai usaha kerajaan untuk ataupun inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan tenaga boleh baru di Malaysia ni sebenarnya bermula dah sekitar tahun 2000 lah, bermula sekitar tahun 2000. Sebenarnya agak bukanlah terlambat, cumanya agak lewat berbanding dengan negara-negara lain lah. Negara lain dah mula lagi awal. Jadi kerajaan Malaysia ni bermula lebih kurang tahun 2000 ke 2001 macam tu. Pada saya pada rancangan Malaysia ke-8 lah. Jadi banyak inisiatif yang kerajaan perkenalkan supaya masyarakat ataupun rakyat Malaysia ni boleh menggunakan untuk memperkenalkan tenaga boleh baru kepada rakyat Malaysia. Yang pertama seperti yang Cik Izwan dah bentangkan tadi, iaitu NEM scheme lah. NEM scheme ni sebenarnya scheme yang baru lah. Cuma sebelum ni kita ada scheme yang first, iaitu FIT punya scheme, Fit in Tarif scheme yang diperkenalkan pada tahun 2011 tak silap saya, seiring dengan Akta Teknologi Boleh Baru 2011 lah, TBB 2011. Dan FIT ni telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun sehingga tahun 2015. Dan bermula 2016 kerajaan dah memperkenalkan satu skim baru, iaitu Net Energy Metering ataupun NEM, yang sekarang ni telah pun berada pada fasa ketiga lah, NEM 3.0 pada tahun 2000, bermula tahun 2021 ni dia mula ditawarkan pada tahun 2021 NEM 3.0 lah. Sebelum ni kita ada NEM 2.0 dan juga NEM 1.0. Cumanya untuk pendetailan NEM tadi, mungkin saya boleh tambah sikit lah daripada yang Cik Izwan dah share tadi. Pendetailan berkenaan dengan NEM scheme yang ditawarkan oleh kerajaan. Okey, kita tengok kat sini kita ada NEM 3.0 yang mana kerajaan peruntukkan kuota sebanyak 500 megawatt. Kalau kita tengok total kat sini kita ada 500 megawatt, 100 megawatt untuk NEM rakyat, 100 megawatt untuk NEM government. Ni khas untuk bangunan kerajaan. Jadi kota ni memang khas untuk bangunan kerajaan. Dan kita juga ada NEM Nova yang ni khas untuk komersial dan juga industri sebanyak 300 megawatt. Okey. Dan NEM rakyat ni domestik lah, pengguna domestik seperti kita ni, kita boleh apply NEM rakyat ni untuk kita pasang sistem GCPV system, Grid Connected Photovoltaic System, untuk kita jimatkan bil rumah kita. Kan? Dan dia punya mekanisme dia adalah one to one. One to one ni maknanya memang dia offset bil secara one to one. Dan dia ada roll over mekanisme selama 12 bulan, bermakna kalau kita ada lebihan janaan yang kita eksport kepada grid TMB, dia akan bawa lebihan tu selama 12 bulan. Okey, sebagai contoh, mungkin pada musim panas kita generate banyak melebihi keperluan yang kita guna kat rumah kita. Dan apabila sampai musim tengkujuh, kalau dekat Badan Timur ni bulan 11, bulan 12, pada masa tu matahari dah kurang. Jadi kita generate sedikit daripada GCPV, dan pada masa tu kita boleh ambil balik yang lebihan janaan yang kita dah eksport ke dalam ke dalam grid TMB sebelum ni. Jadi yang lebihan tu dia roll over selama 12 bulan lah. Okey. Dan ketetapan dia hanya selama 10 tahun sahaja. Selepas 10 tahun dia dah jadi self consumption. Selco ni adalah satu mekanisme yang mana tidak ada lagi scheme one to one ni, yang mana kalau ada lebihan janaan daripada sistem PV kita dan masuk kepada grid TMB, yang mana lebihan tu tidak akan dibagi balik kepada kita lah. Ni selepas 10 tahun.
10 tahun punya ni. Dan kita juga ada banyak lagi sebenarnya skim-skim yang ditawarkan oleh kerajaan melalui SEDA lah, Badan Berautoriti yang mengawal selia tenaga boleh baru di Malaysia. Kalau kita tengok kat sini, kita ada kalau kita tengok kalau kita zoom in kat sini, untuk PV ni kita ada Selco. Kan, Selco ni adalah self consumption yang kita guna sendiri tanpa kita gunakan NEM scheme, yang mana Selco ni kurang sikitlah keuntungan dia sebab lebihan janaan yang kita ekspor kepada TNB tu kita tak boleh guna balik. Dan yang NEM tadi seperti yang telah dibentangkan tadi. Dan satu lagi kita ada LSS ataupun large scale solar ni lah. LSS ni sebenarnya bukan lagi di bawah SEDA lah, dia di bawah seliaan Suruhanjaya Tenaga. Yang mana sekarang ni kita ada LSS yang terbaru, LSS 4 atau dikenali juga sebagai Mentari. Yang mana LSS 4 ni adalah LSS yang terbesar pernah ditawarkan oleh kerajaan Malaysia, sebanyak 1000 megawatt ataupun 1 gigawatt. Yang terbesar lah sebab LSS 3 sebelum ni ditawarkan 500 megawatt. LSS 4 sekali ganda lagi, 1000 megawatt ataupun 1 gigawatt. Dan proses LSS ni dia tak samalah dengan NEM dan juga Selco, yang mana LSS ni memerlukan pemain-pemain solar yang kena bid harga. Kalau kita kat sini competitive bidding program, dia akan bid, dia akan masuk bidding program, maksudnya dia akan bid, dia akan harga berapa yang dia nak jual kepada TNB lah. Jadi untuk LSS 4 Mentari ni sebenarnya dah selesai dah proses bidding dia, dan memang dah ada dah senarai-senarai company yang berjaya di award tender lah untuk LSS 4 ataupun dikenali sebagai Mentari ni. Cumanya dari segi peluang pekerjaan LSS ni, kalau kita rujuk kepada kenyataan mantan Menteri KETSA sebelum ni, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, LSS 4 ni boleh menjana sekitar 12,000 peluang pekerjaan. Jadi sebab LSS ni adalah large scale solar yang berkuasa, yang berskala besar lah. Kalau kat rumah kita boleh cakap lebih kurang 4 kilowatt, 10 kilowatt maksimum. Tapi bila kita bercakap mengenai LSS, dia 10 megawatt, 50 megawatt, dan sangat besar lah. Sangat besar LSS ni. Jadi peluang pekerjaan yang boleh dicipta daripada LSS ni sangat banyak lah. Okay. Itu LSS lah. Kalau saya mungkin boleh tunjuk Siliki Kota. Kalau kita tengok kota untuk Nova dah habis 300 megawatt ni untuk industri base, kosong dah, balance. Tapi kalau kita tengok untuk NEM rakyat, kan kita tengok NEM rakyat kat sini, kota masih banyak, ada 84 megawatt lagi. Jadi untuk domestik memang kita masih berpeluang untuk kita apply. Cumanya kalau untuk industri memang dah habis, tak ada, kosong megawatt, sekejap saja dah habis. Okay. Jadi untuk rakyat sebagai pengguna domestik ini kita boleh berpeluang lagi untuk mohon, dan kita boleh mengambil manfaat lah daripada teknologi GCPV ini untuk kita menjimatkan bil kat rumah kita lah. Okay. Rasa itu saja untuk Okey, baik, terima kasih. Terima kasih. Cik Azzuddin. Banyak sebenarnya langkah-langkah kerajaan kan yang telah dilakukan untuk menggalakkan dan memberi kesedaran kepada masyarakat. Namun sebenarnya pemahaman yang jelas perlu diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat membuka mata dan menerima konsep teknologi hijau ni dengan lebih berkesan lah sebenarnya. Okey, Encik Izwan, saya nak tanya soalan ni supaya kita jawab secara ringkas dan padat lah. Kita kesetukan masa sebenarnya. Okey, Encik Izwan, difahamkan TNB G-Spark. TNB G-Spark salah satu dari syarikat yang banyak terlibat dengan sistem solar di Malaysia. Jadi apakah servis ataupun perkhidmatannya sebenarnya, dan boleh tak jelaskan dan kongsikan sedikit projek-projek ataupun kejayaan-kejayaan untuk projek daripada syarikat G-Spark ni sebenarnya? Saya ringkas. Baik. Terima kasih terima kasih Tuan Moderator. Saya ada share screen. Okey.
kenapa saya lah, kalau saya daripada TMB, dah tentulah saya akan promote company saya sendiri, G-Spark. Kenapa? Ya. Okay, saya ada share screen, boleh tengok screen. Okay, kenapa? Satu, kita fokus pada residential package. Kita ada package kita yang mana kita offer solar panel yang tier nombor 1, dan kita offer leading inverter technology. Dalam masa sama kita offer customer boleh buat online monitoring pada mobile apps kita saja, mudah saja, dan kita provide warranty. Kita bagi 1 tahun workmanship warranty, kita bagi 2 tahun free maintenance, dan dalam masa sama kita bagi package net energy metering. Dan cost boleh kita gunakan flexible payment, sama ada kita boleh offer cash, credit card ataupun personal loan. Sekejap. Okay, ini soalan contoh soal performance monitoring, maknanya customer boleh tengok power generation daripada solar dia. Okay, kenapa pilih TMB? Sebab kita antara yang leading project. So kita dah ada 840 secured project yang mana melibatkan 103 total capacity megawatt, 103 megawatt peak. Okay, ini kenapa saya suggest untuk mengambil kita, kerana salah satu lagi adalah kita service after sales kita. Kita sediakan banyak channel untuk beraduan. Ini antara G-Spark The News. Berkaitan kejayaan anak syarikat TMB kita ni. Okay, ini adalah contoh residents yang dah pasang solar panel kita. Di Kajang ada, di Cyberjaya ada, di Shah Alam ada, Gombak ada, Seremban ada, TTDI ada, Petaling Jaya ada. Rumah saya tak ada lagi. Sebab rumah saya masih rumah flat. Kalau rumah saya rumah tanah, saya akan pasang. Serius. Tapi kita tak mampu lagi nak beli rumah flat. Rumah tanah. Okay, insyaAllah akan datang. Okay, kita ada ni, Kuala Terengganu pun ada. Rumah dalam bentuk, apa nama tu? Dalam bentuk tradisional, kita pakaikan solar sebab dia nak green, dia nak cantik rumah dia, dia nak menjayakan green. So dia pun pakaikan solar di rumah dia. Okay. Jadi di Johor ada, di Selangor ada, dan macam-macam. Dan ini kalau rumah, kalau kita juga ada invest dekat commercial building. Gitu saja tuan moderator. Okey, terima kasih Encik Zuan. Okey, semoga jadi teruskan beli dengan terus belikan dengan gunakan perkhidmatan kami di Tenaga Nasional Berhad melalui G-Spark untuk supply renewable energy anda. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alright. Okey, ini soalan terakhir lah untuk Encik Hafizuddin. Last. Ini kita kesetukan masa, jadi jawab secara sangat ringkas lah. Okey. Sebelum kita sebagai Encik Hafizuddin sebagai seorang pengajar dalam bidang TVET MARA. Okey. Pada pandangan Cik Hafizuddin lah, apakah inisiatif Institut TVET MARA untuk menyediakan tenaga kerja dalam bidang tenaga boleh baru pada masa kini, lebih-lebih lagi di era IR 4.0 ni. Silakan dengan ringkasnya. Okay, terima kasih Tuan Moderator, teknologi saya Adi. Okay, MARA sebagai salah satu institusi TVET yang ada di Malaysia lah. Jadi sebenarnya institusi TVET MARA ni sangat dinamik dalam menggubal ataupun menentukan kurikulum kita lah, yang mana kita sentiasa melihat apakah keperluan-keperluan industri yang ada sekarang, dan kita akan revise kita punya curriculum structure kita supaya memenuhi kehendak kehendak industri. Kan? Okey. Macam sebelum ni kita dah buat collaboration dengan Suruhanjaya Tenaga contohnya, yang mana kita dah integratekan diploma yang kita tawarkan dalam institusi TVET MARA, terutamanya di KKTM Pasir Mas ni. Seperti diploma kita bukan sahaja diperakui oleh MQA ataupun yang terbaru diperakui oleh ETAC, Engineering Technology Accreditation Council daripada BEM, dan yang terbaru kita dalam proses untuk mendapat akreditasi daripada APAC, Asia Pacific Accreditation. Dan kita juga lengkapkan student kita, pelajar-pelajar kita dengan sijil kompeten daripada Suruhanjaya Tenaga. Contohnya kita ada pendawai PW4, kita ada juga penjaga jentera Chargeman A1,
yang mana CJ integrasi CJ ni kita integratekan bersama dengan diploma yang kita tawarkan di KTM Pasir Mas. Dalam masa yang sama seiring dengan perkembangan teknologi PV di Malaysia ni, kita juga bekerjasama dengan SEDA untuk menjadi salah satu pusat yang ditauliah, pusat latihan yang ditauliah oleh SEDA, yang mana student-student kita pun belajar sistem PV seperti mana yang ditetapkan oleh standard SEDA dan sebagainya lah. Kita juga telah dilantik oleh SEDA sebagai pusat tauliah untuk menjalankan kursus kompetensi JCPV wireman chargeman, yang mana kursus ni khas untuk kontraktor elektrik yang berminat untuk terjun ke dalam bidang solar PV ni, yang mana kontraktor yang ingin terlibat dalam teknologi solar PV ni perlu ada sijil kompeten ataupun sijil kompetensi lah yang diperakui oleh SEDA, dan kita menawarkan kursus ini kepada kontraktor di luar sana lah, kontraktor elektrik ni untuk pelajar, kita kata pelajar part time lah. Untuk pelajar full time memang kita dah integratekan pembelajaran solar ni ke dalam kurikulum struktur kita. Dan untuk kontraktor luar, kontraktor elektrik yang ingin terlibat dalam industri solar ni, boleh datang dekat kolej kita untuk sama-sama belajar dan mengambil sijil kompetensi ni. Sebelum ni kita dah pernah berkolaborasi dengan pejabat MARA negeri Perak, yang mana pejabat MARA negeri Perak ni mencari kontraktor elektrik yang berminat untuk terlibat dalam sistem solar, dan mereka menghantar kontraktor ni kepada kita untuk training. Kita juga pernah berkolaborasi dengan pejabat MARA negeri Terengganu, juga melakukan perkara yang sama. Pejabat MARA negeri Terengganu mencari kontraktor di sekitar Terengganu yang berminat untuk menceburi bidang solar, dan datang training juga dekat KKTM Pasir Mas. Dan yang terbaru saya dapat berita juga daripada pejabat MARA negeri Terengganu baru ni, yang mengatakan bahawa mereka sedang arrange peluang bisnes bersama dengan JISPAK lah, iaitu anak syarikat TMB ni, untuk sama-sama terlibat dalam industri solar. Jadi saya rasa peluang ni sangat baiklah untuk diambil oleh kontraktor yang ingin terlibat dalam industri solar ni. Okey, saya rasa sekadar tu. Okey. Baik, terima kasih Encik Hafizin. So tiba masanya lah sekarang kita bukakan soalan kepada penonton untuk ditujukan kepada panel kita. Kita tengok dulu soalan yang akan diberikan. Ada soalan. Okey, apakah pendapat panel tentang fakta yang mengatakan kadar panahan kilat di Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia, dan apakah alat perlindungan yang sesuai dalam sistem pemasangan solar? Ini saya serahkan kepada panel kita yang pertama lah, kita punya pakar ni. Okey, silakan Encik Izzuddin. Okey, sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan lightning ni, memang kita akuilah Malaysia sebenarnya adalah satu negara yang mempunyai kadar panahan kilat yang sangat tinggi lah berbanding negara-negara lain. Tapi benda ni memang kita tak boleh nak halang kilat berlaku, kan? Lightning memang akan tetap berlaku. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena lindungi sistem kita daripada bahaya ataupun kesan daripada lightning ni. Dan sebenarnya kita ada banyak standard ataupun skim yang kita gunakan untuk melindungi sistem solar ni. Sebagai contoh, untuk struktur solar PV kita contoh dekat solar farm kan, kita ada solar PV yang sangat besar, yang sangat luas dia punya ni, yang mana bila luas dia apabila luas kawasan dia tu, maka possibility untuk kena lightning itu memang agak tinggi. Jadi untuk mengatasi benda ni, kita kena pasang
LPS ataupun lightning protection system seperti lightning arrestor, dan daripada lightning arrestor ni juga kita kena bumikanlah dengan sistem pembumian yang baik, dan semua struktur-struktur besi yang terdapat pada PV panel, contohnya pada struktur pemegang PV panel, semua kita kena bumikan. Yang mana bila berlaku panahan kilat pada lightning arrestor ni memang untuk kita menangkap kilat ni, memang kalau kilat berlaku memang dia akan strike pada lightning arrestor. Kan, menarik kilat lah. Kan? dan search ni dia akan bumikan lah tu untuk struktur luar. Dan untuk perlindungan peralatan elektrik seperti inverter yang ada, kita akan gunakan SPD lah. SPD pun kita ada beberapa beberapa level. Level 1, level 2 untuk melindungi inverter. Sebab inverter adalah satu peralatan power elektronik yang kita kata sangat sensitif lah dengan surge. Jadi jadi untuk melindungi inverter ni memang kita kena pasang SPD di kedua-dua side DC side dan juga AC side. Cumanya kalau kita tengok inverter yang semakin maju sekarang ni, dia dah ada built-in SPD. Dia ada built-in SPD sebagai protection tambahan lah kepada inverter tersebut. Jadi ada banyak lagi lah cara lain macam twisted cable lah, macam-macam lagi lah. Cumanya secara umumnya kita boleh gunakan lightning arrestor dan memang digunakan, dan juga SPD lah, surge protection device untuk melindungi peralatan-peralatan elektrik kita lah, terutamanya inverter tadi. Baik. Terima kasih Cik Hafizuddin. Ya. Okay, kita tengok lagi soalan seterusnya. Okey, soalan daripada Ahmed Dan. Apa maksud grid tie? Adakah sama dengan grid connected? Silakan. Cik Izwan. Oh, saya. Okey. Grid tie. Okey. Grid tie dia sama pada saya dari segi benda tie tu dia disangkut. Tie tu benda tie benda yang menyangkut. Maknanya definisinya adalah sama dengan grid connected. Sama ada bersambung secara parallel ataupun by switch. Ayat simple soalan tau. Jadi jawapan dia. Itu betul lah. Sama-sama lah. Maknanya sama je lah kan, grid tie dengan grid connected ni. Sama. Okey, sama. Grid connected ni maknanya daripada PV system tu dia synchronize together dengan grid TMB. Synchronize ni maknanya voltage kena sama, frekuensi kena sama, dan phase angle pun kena sama. Betul. Kalau tak sama boleh meletup. Sebab tu yang kalau sistem stand alone dia tak boleh bersama-sama dengan grid TMB. Dia tak boleh synchronize dengan TMB. Kalau stand alone system, kalau synchronize dengan grid TMB memang akan berlaku letupan. Cara rasanya lah. Itu beza antara stand alone system dengan grid connected system lah. Okey. Kita tengok kepada soalan seterusnya daripada Hasrun Ajisan. Kerajaan sentiasa menggalakkan pemasangan sistem solar di rumah, tetapi kenapa bahan-bahan yang terlibat dan kos pemasangan oleh pihak ketiga masih lagi mahal? Apakah cadangan kepada kerajaan untuk menangani masalah ini? Okey, ini saya rasa Cik Izwan kot ni. Okey, baik. Boleh Cik Izwan? Boleh. Okey. Dikatakan kos pemasangan pihak ketiga masih lagi mahal. Okey, dari segi kos pemasangan ni kita pun tak boleh. Okey, dari segi kos barang, kos tadi kata kenapa bahan-bahan yang terlibat. Okey, mana bahan-bahan? Kalau kita lihat 10 tahun lalu untuk dipanggil kos untuk pemasangan solar PV ni yang sekitar 4 kW capacity generated sekitar 40,000. Tapi hari ini setelah 10 tahun kemudian kos dia dah tak sampai 20,000. Jadi kita nampak dari segi kos barang tu menurun. Ya. Dari segi maksudnya kalau dah 10 tahun pun dah turun separuh, apatah lagi 20 tahun akan datang. Confirm dia akan lagi turun sebab teknologi ni akan lagi bila berkembang dia akan lagi murah sebab bila banyak competition. Pengeluar solar photovoltaik dan melibatkan inverter itu sendiri.
dari segi apa nama ni, kalau kata kadang-kadang orang cakap juga kenapa G-Spark ni mahal barang dia. Contoh kan, ada yang ditanya kan. Saya biasa jawab kita ni prestige. Contoh kalau kita beli barang bag, ada beza padahal barang sama je kan, tapi apabila dia ada satu barang tu dikatakan prestige price, ada perbezaan harga yang mana di Tenaga Nasional Berhad melalui G-Spark kita provide good service after sales. Okay, jadi apa sekalipun kalau saya pencen bulan depan, kalau tuan-tuan beli barang daripada saya melalui saya untuk dapatkan servis G-Spark contoh, kalau saya tahun depan saya pencen, tuan-tuan tak payah cari saya lagi dah. Tuan-tuan carilah 15454 ataupun kedai-kedai tenaga terdekat. Jadi kita provide service after sale yang baik supaya customer yang membeli barangan kita tu tidak rasa bebanan. Mana 10 tahun lagi insya-Allah TNB masih lagi ada dan kekal relevan. Jadi kalau ada untuk cadangan pada kerajaan ni, itu bukan bidang saya lah. Kita ni lebih kepada user sahaja. Bukan user, kita lebih kepada implementkan kepada user. User tu adalah customer lah. Baik. Okey. Baik, terima kasih Cik Izwan atas penerangan. So kita boleh tengok lagi soalan terakhir kot daripada penonton kita. Okey, daripada Muhammad Firdaus Hairi. Soalannya berbunyi, berapa lamakah jaminan pemasangan dan panel PV yang disediakan oleh pihak G-Spark atau TNB? Ini soalan tuju ke Cik Izwan ni. Silakan Cik Izwan. Oh, banyak soalan kat saya ni. Nampaknya lepas ni sales saya akan naik. Okey. InsyaAllah. Jaminan adalah dari segi workmanship dia 1 tahun. Okey, daripada segi workmanship dia 1 tahun. Maintenance fee dia kita bagi 2 tahun. Dan dari segi solar PV tu dia ada warranty equipment dia. Tapi saya tak apa ingat. Tapi memang lebih lama daripada workmanship dengan free maintenance tu. Kita ada bagi warranty dari segi pemasangan dan panel PV itu sendiri termasuk inverter. Pun kita akan bagi jaminan itu dalam tempoh masa yang ada. Tapi kalau masa nak mohon nanti, insyaAllah tuan-tuan boleh baca kontrak dia. Supaya memastikan dan tahu siapa yang perlu dihubungi sekiranya berlaku masalah. Bila tuan-tuan tengok dekat dalam handphone, kenapa semalam tak kurang generate? Mungkin kalau tuan-tuan fikir perasan semalam hujan, tak apalah, tak payahlah call kami kan. Tapi kalau semalam panas, seminggu ni panas, tapi solar kita punya solar tak generate banyak, something wrong, then masa tu boleh buat report kepada kami dan insyaAllah kita akan attend report tu dalam memastikan customer kita memperoleh servis yang terbaik. Dan dalam masa yang sama kita pun nak pastikan kita dapat investment dalam RE itu sendiri. Kalau tidak, kita akan shift source tu kepada konvensional yang melibatkan kos yang lebih tinggi. Baik, itu saja. Okey, terima kasih Cik Izwan. Okey, soalan jawapan yang agak baiklah tu Okey, nampaknya kita pun kesutukan masa sampai di penghujungnya. Jadi di sini saya boleh simpulkanlah bahawa sistem solar merupakan salah satu dari sistem tenaga yang memberi banyak manfaat dari segi ekosistem, alam sekitar, ekonomi dan sebagainya. Saya itu juga forum kita pada hari ini banyak memberi informasi berkenaan dengan sistem solar yang boleh dijadikan sebagai pengetahuan asas kepada pengguna sistem solar di Malaysia. Jadi tidak ketinggalan juga penerangan dari para panel kita berkenaan dengan peluang-peluang dan bagi pengusaha dan usahawan-usahawan serta tenaga kerja elektrik untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam skim-skim galakan dan latihan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu diharap impian kerajaan untuk menjadikan tenaga boleh baharu ini
sebagai sumber alternatif yang berkesan dapat direalisasikan pada masa akan datang dengan komitmen kerjasama di antara sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Jadi baik, sebelum kita bersurai, kita minta para panel memberi sedikit kata-kata ataupun nasihat kepada penonton-penonton dan pelajar-pelajar TVET Mara khususnya di luar sana untuk yang ingin menggunakan atau mempelajari sistem solar ni kepada mereka lah. Okey, jadi kita beri laluan kepada Encik Hafizuddin dulu. Ringkas Encik Hafizuddin. Okey, ringkas Okey, terima kasih Tuan Moderator Teknologi Sayyadi. Okey, bila secara kesimpulannya, bila kita bercakap berkenai solar PV ni memang ramai berminat. Dan ramai yang sebenarnya yang buat ataupun yang pasang sistem solar PV ni secara DIY ataupun secara sendirilah. Dan sebenarnya pasang DIY ni tidak salah. Kan, tidaklah salah, cumanya lebih baik sekiranya bila kita nak implement sistem PV ni kita menggunakan metod ataupun kaedah yang betul seperti yang dikeluarkan oleh badan berautoriti iaitu SEDA. Jadi yang mana SEDA ni dia mengawal selia segala standard, segala safety supaya sistem PV yang kita pasang tu selamat dan terjamin dan boleh memberi pulangan yang baik kepada kita. Sebab saya tengok sebenarnya ramai yang pasang secara DIY dan yang saya rasa akhirnya tidak memberi pulangan yang baik lah sekiranya tidak dipasang dengan cara yang betul dan sebagainya. Terutamanya bila ramai yang pasang macam adanya sistem bateri, yang mana kita tahu bateri ni sebenarnya sangat mahal dan agak tidak berbaloi untuk dilaburkan buat masa sekarang lah sebab harganya yang mahal. Jadi lebih baik kita menggunakan skim yang ditawarkan oleh badan berautoriti seperti NEM sekarang ni, NEM 3.0. Dan kepada kontraktor elektrik kat luar sana sekiranya berminat untuk menceburi bidang solar, kita sangat sarankan untuk mengambil sijil kompetensi supaya kerja-kerja pemasangan solar PV yang kita buat tu mengikut standard yang betul lah dan memberi pulangan yang baik kepada customer dan juga provider itu sendiri. Ya, betul. Maknanya bila ada authority ni pemasangan kita berbaloi lah daripada kita buat DIY sendiri kan. Okey, baik Encik Izwan, kata-kata akhir nasihat. Silakan. Okey, daripada saya. Okey. Tenaga tidak boleh dihapuskan tapi boleh diubah. Serupa dengan ilmu ni tidak boleh dihapuskan tapi boleh diubah daripada konvensional kepada satu ilmu yang baru. Jadi kekalkan tuan-tuan dengan kami di Tenaga Nasional Berhad, kekalkan penggunaan elektrik dengan kami dari retail sebagai retailer of choice kepada tuan-tuan. Supaya orang kata TNB ni adalah sebagai satu agensi yang fokus kepada menjadi penggerak kepada kemajuan negara. Itu saja. Okay, terima kasih Encik Zuan. Baik, dengan kata-kata akhir daripada panel kita tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Jadi saya Haidi Mustafa mewakili Jawatan Kuasa Pelaksana Program Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa Kolej Kemahiran Tinggi Pasir Mas merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita kerana memberikan informasi-informasi yang sangat berguna dengan penuh semangat. Terima kasih banyak-banyak. Tidak ketinggalan juga terima kasih kepada penonton live Facebook kita, live Facebook KKTM Pasir Mas yang setia bersama-sama kami sehingga akhir forum ini dan serta semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran forum ilmiah ini berjalan dengan jayanya. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan forum ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.